dan mudah-mudahan baliklah kita pada Allah seperti yang Allah puji tu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan ibu bapa sekalian, saya masuk surau sekejap tadi, rata-rata jemaah tengok saya atas bawah direnung-renungnya saya ni, sambil berkata masing-masing, Ustaz Datuk tak hadir malam ni, yang gantinya Datuk Syekh Gamoknya, tuan-tuan kata begitu. Jadi sukalah saya mengingatkan bahawa inilah saya hak sebenar-benarnya Ustaz Rashidi ni, yang mari dengan tuan-tuan ni menyambung pengajian sirah kita ni. Jadi selesai satu benda tu, dah jelas belaka dah jemaah kita ni. Baik, kedua, ada banyak sangat yang bertanya tentang puasa 6. Katanya tu, kita ni perlu puasa berturut-turut kah, atau kena ganti dulu kah, ataupun boleh niat sekaligus ke tidak, sambil ganti dapat juga 6 tu. Maka puasa 6 ini ada dua lah pandangan ulama. Ada yang kata moleknya kita asing dengan hak nak ganti, walaupun nak ganti tu lambat lagi tak apalah, tapi kalau boleh asing. Ini berdasarkan lafaz hadis menyebut berpuasa kita bulan Ramadan yakni 30 hari dan ditambah, cuba dengar tu, tambah 6 hari dalam bulan Syawal. Maknanya seakan-akan yang bulan puasa asing, hak kita tambah Syawal tu asing pula. Satu pandangan yang kata sebaiknya kita asing lah. Tapi ada juga pandangan kata boleh kita sekalikanlah sambil niat ganti itu, dapat jugalah pahala Syawal bila kita ganti dalam bulan Syawal ni. Jadi pada saya jemaah sekalian, ikut qada kemampuan masing-masing lah. Kalau yang jenis memang lah, saya ni bukanlah tak larat sangat nak puasa tu, dah cuma malas contohnya. Kalau betul lah malas tak larat sangat, kita pakai ikut qada kita, ganti dapat jugalah puasa 6 tu. Jadi perkara ni sudah pun dapat kita jelas dengan sekadarnya malam ni yang mustahak kita puasa ke tidak, puasa 6 tu. Baik, malam ni Zul, kita nak menyambung pengajian kita, iaitulah risalah kenabian pada Nabi bermulanya umur 40 tu. Telah kita sebut juga, sebenarnya bila sebut wahyu, bukan sahajalah wahyu itu jenisnya Jibril mari jumpa Nabi, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Terkadang wahyu ni mari jenisnya mimpi, tidur datangnya mimpi, itu pun wahyu juga kalau yang bermimpi itu nabi-nabi. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpi apa dia? Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Tengok balik tu ayat Quran tu, jadi tak berapa jelas saya tadi tu, mari kelak sikit tu. Tapi wahyu ni nak sebut, wahai anakku, aku tengok dalam mimpi aku sembelih kamu. Kalau berlaku pada nabi-nabi, ini wahyu, perintah dari Allah. Kalau berlaku pada bukan nabi, ni dari syaitan lah, suruh sembelih anak, suruh sembelih isteri pula dah. Berlaku satu peristiwa, satu orang terkenal lah dalam negara ni, saya tak nak sebut namanya sebab saya dah kata tadi terkenal,
Jadi kalau tak sebut pun tuan-tuan kenal. Begitulah kok. Terkenal sangat. Ujung-hujung hayat dia lebih kurang sebulan lagi nak meninggal. Beliau, Allah yarham ni, beritahu pada saya. Dia kata, adik, dipanggilnya saya ni adik tu ya. Abang ni ada bermimpi sejak akhir-akhir ni. Bermimpi ke mana? Dengar bisikan, nampak dalam tidur, disuruh ambil pisau di dapur tu. Sekitar 4 pagi, 5 pagi, bermimpi. Dan kerap hujung usia dia. Jadi, ni satu bentuk takhwifu minasyayatin. Kita belajar hadis Nabi bab mimpi. Bab mimpi. Nabi kata mimpi ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis ni pun kita dah sebut dah dalam kuliah yang lalu Zul ya. 3 jenis. Pertama, mimpi jenis busyra minallah, khabar gembira dari Allah. Seperti satu orang bermimpi ya, bertemu dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sayunya hati dapat tengok Nabi kita. Allah, kita ni Zul, sebesar mana nama kita ya, semasyhur mana pun kita atas dunia ni, ceramah malam ini disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Rashidi Jamil Ar-Rashid Al-Baitul Ma'mur Wasidratul Muntaha Ambuh. Besar sangatlah pangkat ustaz penceramah kita tu. Baik, sebesar mana pun pangkat kita, semasyhur mana nama kita, bila sebut Nabi, lemah kita tu. Jadi lemah hati kita. Orang beriman dia jadi Allah Rasulullah. Jadi dekat dengan hati kita tu. Dekat dengan kita. Lah, sesempurna makhluk yang dicipta Allah, tak ada dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak banding kita jauh jauh, tidak dibanding pun betapa besar tingginya kedudukannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba kita bermimpi bertemu baginda, ini dipanggil busyra, khabar gembira dari Allah. Dan kalau kita mimpi hak macam tadi saya sebut tu, terdengar bisikan, nampak pula dalam tidur kita diminta buat sekian yang buruk-buruk tu, ini takhwifu minasyayatin, jenis mimpi yang kedua yang disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah apa dia? Takhwif. Syaitan masuk mimpi kita, dia takut-takutkan kita tu. Tu yang berlaku macam-macam Zul. Sepasang suami isteri tengah umrah, dicerai, isterinya talak 3, ni pun dah cerita dah ni. Betul ke Ustaz Datuk dah cerita, kami tak dengar pun. Barangkali tuan-tuan tidur kot. Contoh ni ya, dicerai talak 3. Kenapa? Kerana saya bermimpi hampir setiap malam, kata dia, ketika di tanah haram ni, ceraikan isteri. Maka disangka petunjuk gamaknya kerana di tanah suci dicerai isterinya. Ini takhwif, gangguan syaitan. Kalau di Mekah Madinah sungguh pun tanah haram, tanah suci, situlah kohor banyak syaitan, kohor kuat iblis hasut orang. Nak cium Hajarul Aswad, tengah sampai gelerang kita, hidung sikit lagi nak masuk ke dalam tu, dipegang Arab, dilambung ke belakang. Ni semua syaitan dah tu, berebut benda yang bukan jadi wajib.
Hak wajibnya jangan baloh. Nampak tak tu? Ni kita kata dekat masjid, dekat tempat tawaf, dekat raudah lagi banyak tuan. Gangguan tu lagi banyak. Pernah tak kita masuk raudah? Pernah tu, bagus, alhamdulillah. Awak semayang berapa banyak? 10 rakaat saya. Dah orang lain hak tunggu tu, biar dia tunggulah. Saya semayang 2 rakaat, selesai, saya bangun cepat-cepat. Nampak polis nak mari, semayang cepat-cepat supaya dia tak ganggu tengah semayang hambat. Ni semua syaitan tuan. Dia bisik supaya jadi tamu. Jadi tamu. Tidakkah Quran kata, fafsahu yafsahillah. Beri orang lain lapang, Allah lapangkan awak juga. Semayang 2 rakaat berdoa, sudahlah. Orang lain pula. Tapi nampak tak? Kadang dalam soal ibadat tu, kita begitulah juga. Syaitan, iblis ganggu. Hatta kita ibadat, hatta kita dalam taat, dicampak dalam hati, baiknya aku ni. Ni semua kerja syaitan. Tu dah bagaimana nak jadi berhati-hati. Pakatlah minta Allah Ta'ala bimbing kita ya. Kedua, ketiga, kategori mimpi jenisnya apa dia? Hadithun nafsi, bualan jiwa, teringat sangat satu benda, terbawa-bawa dalam tidur. Ramai orang begitu ya. Teringat satu benda, mengigau dia malam tu, naik pengukur kelapa, kukunya tu. Rupanya dia teringat sangat motosikal Ducati dia nak beli tu 2 bulan tak sampai lagi. Teringat tu, menanggung ingat sangat, terbawa dalam mimpi. Ni dipanggil hadithun nafsi. Tetapi kalau yang bermimpi itu Nabi, ni yang kita nak sebut jenis wahyu ni, itu sahih, sudah tentu dah bentuk wahyu yang datang dari Allah kepada Nabi-Nabi yang bermimpi itu. Tu kita buat contoh, Ibrahim mimpi sembelih anak. Tak masuk akal sembelih anak. Tapi bila Nabi, ini adalah wahyu. Bila diberitahu kepada anak-anaknya Ismail yang juga Nabi, maka apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah apa yang diperintah. Wahyu lah tu. Ma tu'mar satajiduni. Nescaya engkau akan dapati aku ni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah sabar. Susah macam mana pun sabar. Tu yang tafsir kata, bila sahaja mata pisau tu di lehernya Ismail, Al-Quran sebut apa dia? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami pun seru dia, Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sungguhlah engkau telah mengikut benar mimpi yang kami kirim sebagai wahyu tu. Maka wafadainahu bizibhin azim, kami ganti taat kamu tu sampai. Bukan sembelih tu yang Tuhan nak, kita korban udhiyah, kita panggil udhiyah, sembelih korban tu. Semalam orang kampung saya tanya, dia kata, di balas mesej Abang Ling ni. Abang Ling ni ada beli satu lembu maju terenak, lalu dia pun tindik dengan apa subang maju terenak Jabat Haiwan tu lah, ditanda nombor 2861 ke, jangan tikam nombor ni tu, nombor telinga lembu tu 2861 contohnya. Koyak sikit dah bertindik, boleh ke tidak buat korban? Dia ada hadis sebut, hadis yang mana dalam hadis ni dia sebut benar ada 4 perkara kena perhati kepada satu binatang kita nak udhiyah sembelih tu.
Jangan buta sangat-sangat. Kelabu sikit apa boleh buat kalau umur dah begitu. Jangan cacat kuruh berdoa lalu nak sembelih korban apa sampai kuruh tak ada daging nak sedekah ni. Cacat tempang orang tengok pun rosak lembu ni. Alignment dia tak jelas ni contoh. Begitu juga terpotong bahagian badan ataupun nampak rosak atau cedera. Dah banyaklah dalam kampung tu lembu-lembu cedera tu yang masuk kebun jagung kita tu. Kan kita halau lembu tu sambil kita cuka getah kan, wa na'udzubillah ya Allah. Siapa terbakar kulit ni tak boleh buat korban. Jadi udhiyah kena hak molek-molek. Maka nyawa Ismail tadi diganti dengan binatang udhiyah nak sembelih korban. Siapa jadi syariat pula sembelih binatang korban. Iaitulah qibas yang dikorbankan oleh Habil pada zaman Nabi Adam dulu. Allah terima wak naik ke syurga. Kibas tu juga ganti nyawa Ismail. Allah Akbar. Ni dia. Jadi apa yang Nabi alami dulu dalam umur 40 sebelum Jibril mari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, iaitulah baginda bermimpi terlebih dahulu. Wahyu jenis mimpi. Berapa lama Nabi mimpi tuan? Setahun ke setahun setengah, lebih kurang. Setahun ke setahun setengah? Setahun ke setahun setengah? Kita dah belajar dah ni. Setahun ke setahun setengah Nabi bermimpi? Tak jelas ya? Jawapan dia 6 bulan. Kamu dah begitu. Takut ada jemaah awak berani pilih antara dua tu. Dia pilih setahun, tak betul juga. Setahun setengah pun tak betul sebab 6 bulan saja. Dia jemaah ni kena buat gitu Lazul, supaya mereka tengok balik nota yang ditulis tu. Kalau betul tulislah, takut dia lukis kartun gambarnya. Dia lukis gambar penceramah tu, dia buat rambut panjang, ditulis Datuk Syekh di bawahnya. Baik. 6 bulan. Apa Nabi tengok dalam mimpi? Cahaya Zul ya. Terang benderang cahaya Nabi nampak sehingga terbit fajar Nabi bangun, Nabi mimpi. Esok pula Nabi tidur nampak cahaya terang. Bangun terbit fajar, habis mimpi. Mimpi ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 6 bulan berturut-turut. Makna tak selang sehari lah tu. 6 bulan berturut-turut. Kita kalau mimpi satu benda yang menyebabkan mimpi tu berulang-ulang, kita akan jadi jatuh fikir tu, bapa aku ni seminggu dah mimpi begini. Seminggu dah ni mimpi dihalau isteri ni. Contoh tu ya. Kenapa dah seminggu dah ni? Apa petanda, apa petunjuk lah nak sapa ni? Begitulah. Contoh pun tu. Contoh, kalau betul kita akan tanggung fikiran. Nabi mimpi 6 bulan berturut-turut cahaya terang. Rupanya bila kita ni dalam keadaan alert, kita alert dengan satu benda yang selalu kita alami. Rupanya bila mari benda yang lebih besar seperti datang Jibril membawa risalah ke Nabi yang di Gua Hira, satu benda tak terduga tapi dalam jiwa kita sudah menanggung renungan ataupun kita sedang berfikir dah. Kita fikir, tengah fikir tu bila mari satu pengalaman mu'alajah, kita akan rasa apa dia? Inilah barangkali yang aku tanggung 6 bulan ni. Ni kemuncak dia yang sebelum ni 6 bulan terfikir apa dia.
mari Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita duduk Gua Hira berapa lama? 3 bulan. Tunggu dulu. Dalam tempoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun. Makna umur 37 tu Allah campur dalam hati Nabi rasa berkecamuk, gelisah hati. Ada orang tanya, Zul, takkan Nabi pun gelisah juga? Ni asbab kepada nak mari kenabian. Dan gelisah Nabi pun tak lain tak bukan tengok orang Arab Mekah. Nabi kata, kenapa manusia Mekah Arab ni siapa begini? Tidak ada beza dengan binatang. Mereka tidak ada beza dengan binatang. Yang kuat menekan yang lemah bertambah lemah. Demi Allah, sesiapa yang berhutang ketika itu sebelum syariat Islam datang, siapa mati tak boleh habis hutang tuan, kerana bunganya, ribanya berganda sama. Macam alung apa hak duk beri itulah berhutang tu, dikejar, disimbah cat apa sekian tu, dah nak bayar hak pokok, habis bunga saja tu. Pinjam 2,000, bayar 12,000. Allah Akbar. Tu kata zaman jahiliyah tidak akan mampu dia bayar hutang, sehingga dia tebus hutang dengan apa? Dengan diri sendiri, anak isteri dan keturunan, menjadi hamba abdi kepada orang yang beri hutang. Tu sistem perhambaan zaman dulu semakin meluas, kerana antaranya tak boleh bayar hutang, saya jadi hamba awak lah. Isteri awak, isteri saya pun samalah tuan. Anak, cucu, cicit, curi, capai, lambai, genealogi, salah silah tu, menjadi hamba abdi kepada satu golongan yang lain. Islam mari, Islam nak hapuskan perhambaan tu. Tu Al-Quran kita tengok tu, antara hukum kita dapat tengok dalam Quran, hukum pemilikan hamba abdi, budak yang kita miliki. Hukumnya kalau kita tidur sama dengan budak kita, dalam Islam dibolehkan, tidak dikira zina. Tengok tu, jangan tertukar. Hak di rumah kita sekarang orang gaji, bukan hamba abdi, jangan tertukar tuan-tuan. Dia mari mengaji tafsir, dia faham cara dia pula dah. Hak di rumah tu bukan hamba abdi. Itu orang gaji kita. Kita gaji dia, kita bayar. Dia pun ada hak, dia minta, kalau bayar banyak ni saya tak setuju. Saya nak harga sekian-sekian, sampai pukul 8 malam, pukul 9 tak dia ganggu dah, sebab saya nak baca Yasin contohnya. Kita pun setuju. Itu kita panggil orang kita gajikan. Dia ada pemilikan pada diri dia sendiri. Hamba abdi ni zaman dulu saja. Islam mari tak ada dah hamba abdi. Dengan cara macam mana? Bila satu orang tuan yang memiliki hamba abdi tidur dengan hamba abdinya, Islam tak kira zina. Kalau dia pregnant dapat anak, anak itu statusnya merdeka. Tengok cara Islam nak putuskan rantaian genealogi hamba abdi tu. Boleh anak, boleh lah, tapi statusnya merdeka. Maknanya generasi selepas itu tak ada dah hamba abdi, sebab lahir merdeka. Kalau tak lahir, habis dengan umur dia tu sajalah. Tengok Islam dengan hikmah dia, Allah Akbar. Jadi Nabi dicampur rasa berkecamuk, menyebabkan Nabi mahu duduk bersunyian seorang-seorang. Kita panggil khalwah pun panggil, uzlah pun panggil. Dalam pengajian tasawuf Ibnu Athaillah, guru kita di sini, bakal dia ada mengajar kitab Ibnu Athaillah, ada di sini.
Ada ya, kitab hikam tu bakal ada mengajar sini, ada di surau ya. Ya, betul. Dalam pengajian Sufism, Tasawuf Ibn Athaillah, dia ada sebut satu perkara, disiplin dalam Sufism, dalam Tasawuf. Antaranya apa dia? Latihan beruzlah. Saya sebut tadilah, bila Nabi duduk dalam Gua Hira tu, kita panggil khalwah, bersunyian seorang-seorang sambil berfikir, renung-renung sedalamnya untuk mencetuskan hikmah dan juga daya fikir apa pedoman nak ambil selepas keluar daripada duduk berfikir ni. Tu dipanggil khalwah. Dia panggil juga uzlah. Uzlah sama je tu, duduk seorang, berhenti sekejap kesibukan dunia, renung apa nak jadilah aku ni ya Allah. Sudah umur 168 tahun dah. Semayang subuh lambat lagi. Usalli fardu subhi gajahi lillahi ta'ala. Jadi bila dia duduk seorang, dia fikir, gunanya apa dia? Habis uzlah, saya dapat kekuatan baru, Ustaz. Tak betul dah cara saya nak kena buat begini pula. Itu maksud uzlah, khalwah. Atau juga bertahannuth. Ni kita jarang dengar, tak apalah saya sebut dia. Dalam disiplin Tasawuf Ibn Athaillah, dia ada sebut uzlah yang didatangkan dalam hikmah ataupun matan pengajian tasawuf tu. Kitab hikam ni dia ada baik-baik matan, baik-baik syair tasawuf tu. Jadi dalam baik-baik syair tu, dia ada wak mari tentang uzlah. Dia eja guana, saya tolong eja ya, ain zai bagi depan uz, lam ta marbutah, la uzlatin bagi bawah tanwin. Dia wak mari dengan ejaan ain zai lam ta marbutah. Dia tak eja dengan alif lam ain za lam ta marbutah yang ada alif lam dulu di depannya. Sebab bahasa Arab ni kadang-kadang kita tengok madrasatun, sekolah, kadang-kadang al-madra ada alif lam depan tu. Kalimah uzlah ni dalam pengajian Tasawuf Ibn Athaillah, dia tak wak mari alif lam depannya, dia terus ain uzlah tu. Apa mustahak kita belajar ni? Kalimah ni kadang dia ada bentuk ma'rifah, kadang dia ada bentuk nakirah. Ambuh pengajian malam ni dah macam ambil master ni, bagi apa teknologi sains apa gambarnya ni. Tak apalah, nak sebut, nak gambar apa dia, luah ilmu Allah ya Allah ya Rahman. Kalau kita renung Quran hadis, susunan kalimah itu pun kita yakin bukan manusia pilih, ni betul-betul wahyu. Hatta alif lam ada tak ada makrifah nakirah, menyebabkan makna dia berubah. Satu benda bila datang dalam bentuk nakirah, antara tandanya kalimah itu bentuknya nakirah, jenisnya nakirah. Abaikan kalimah ni, biar tak faham pun saya nak terang mudah dia. Tandanya ialah dia tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, dia datang dalam bentuk nakirah. Nakirah ni fungsi dia bila kita baca dan nak terjemah, pasal kita ni bukan orang Arab. Arab kadang hak mengaji, sungguh hak tak mengaji sama je pun. Hak mengaji dia tahu dah, oh nakirah. Bila nakirah fungsinya dengan semangat bahasa Arab, iaitulah tufidus taqdil. Dia nak menunjukkan benda tu sekejap tak lama. Saya buat contoh. Isra' Mi'raj. Allah berfirman apa dia dalam ayat pertama surah Isra' tu? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah
yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi kita, bila lailan, pada suatu malam. Lailan, ejaan dia guna, dia tak ejak alif lam ya lam, bukan, dia tak ada alif lam, dia ejak tanpa alif lam di depan, terus lam ya lam alif tanwin bagi atas, lailan. Makna kita tahu ini nakirah, tak ada alif lam. Okey, tak apa. Nakirah tadi kita belajar fungsinya ialah nak menunjukkan satu benda tu sikit, tak banyak, sekejap, tidak lama. Maka bila nak terjemah Isra' Mi'raj dengan semangat bahasa Arab dan nakirah ni, kalau kita belajar mengaji ni, baru terjemahan kita tepat tu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi kita, pada suatu malam, in bracket, malam tu tak lama pun. Boleh faham dah? Baru kita tahu Isra' Mi'raj ni tidak lama berlaku, Zul. Sekejap. Sekejap macam mana tu? Tidakkah kita baca hadis Bukhari tu panjang, apa berlaku pada Nabi, dia belah dada dekatnya Kaabah, dia tangkuk balik, dia naik atasnya burak, kemudian berjalan sesayup mata memandang bagi selangkah burak sampai Masjidil Aqsa. Nabi imamkan pula semayang 2 rakaat pada roh para Nabi yang mari sambut Nabi malam tu. Kemudian Nabi dibelah pula dada lagi, kemudian ditutup, barulah diangkat naik langit pertama, jumpa Nabi Adam. Langit kedua, kemudian langit tiga, kemudian keempat, kemudian sampai Sidratul Muntaha. Nabi kata dalam hadis Bukhari, aku melihat pohon-pohon di Sidratul Muntaha, daunnya lebar seperti telinga-telinga gajah. Dan aku diselubungi cahaya yang pelbagai, cuma tak tahu nak cerita macam mana. Kemudian aku dibawa melawat syurga dan diperlihatkan neraka. Banyak dalam hadis tu cerita. Saya cerita ni pun tuan siapa lengah saya. Panjang Tiba-tiba malam yang berlaku hak panjang lebar kita sebut tadi berdasarkan hadis sahih itu, Allah sebut malamnya lailan, bentuknya nakirah, makna dia tak lama. Jadi kita mari takjub, macam mana benda yang banyak ni berlaku satu malam yang sekejap. Ni guna mengaji tu bahasa Arab. Bila faham, kita faham tafsir tu dengan kehendak hak Tuhan tunjuk. Allah kata kayanya, ya Allah. Tu yang orang Arab dak. Orang-orang kalau dak Arab pun hak mengaji Quran tu, dia baca menangis dia. Menangis. Dengar imam baca kan teresok kita. Allah kita pun menangis. Tapi tak apalah, insya-Allah kita belajar pelan-pelan, sudah tak apalah dengan qada kita, sudah dah tak apa. Asal hati kita betul dengan Tuhan tu. Hati kita betul dengan Tuhan. Ya. Jadi uzlah kena asing diri sekejap juga. Jangan sibuk sangat dengan dunia ni. Musim orang main ikan sekilai, ikan pelaga, kita main juga. Musim orang main belalang kunyit, kita bela juga. Musim orang main burung kuku, burung titir, burung kuku Jawa, kita main juga. Jangan tuan, cuba uzlah sekejap. Yakni asing diri sekejap. Ya. Cuti Kuala Lumpur, ambil leave ni contoh, tak semestinya saya buat contoh. Ambil leave, cuti tanpa gaji, balik kampung. Bila balik kampung esok, kita teringat balik, ni tempat kita ambil upah panjat pokok duku ingat Pak Ria sejak tuan tak faham. Ni kampung saya, ni saya sebut sentimental value kampung saya. Biar tuan tak faham pun, termasuk yang dengar live tu tak faham, biar. Kita pun lalu bawa pokok binja belakang rumah Hidayatun Dalah. Dan juga tempat toki lambak menaki perahu. Kan tuan tak faham saya sebut tu. Tak apa, tak mustahak tuan tak faham. Tu asal saya sentimental value saya.
Balik kampung kita tengok balik, Allah, aku ni dulu orang susah, berjual kuih cendol lopak tikang bulan puasa, ambil upah panjat duku RM4 satu jok tu, belilah buku latihan bahasa Melayu. Musim kacang ambil upah apa dia, cari kacang gali, kacang tanah hingga apa ni, hingga Tanjung no, setong bolehlah 20 sen. Bila kita kenang balik zaman dulu dengan cara keluar dari kesibukan hari ini, kadang dia bawa hati kita jernih balik. Itu maksud kemahuan daripada uzlah, supaya awak hilang kesibukan dunia, putus kejap, duduk asing, fikir tu boleh resetting tu. Tak jadi dah begini. Bawa anak-anak semayang masjid lah juga. Kalau ikut sibuk aku ni dah habis, anak-anak terbiar main game, main contoh, ya. Itu dipanggil uzlah. Jadi dalam disiplin pengajian tasawuf, dia ada aja uzlah ni perlu, tetapi dalam bentuk nakirah, tak boleh lama-lama. Matang belajar tasawuf, dia faham uzlah masuk dalam hutang, betapa pula dah berpisah dengan orang, tak bercapu, orang sakit tak melawat, orang mati dia tak atas. Ni salah fahaman tasawuf, kerana tak mengaji tadilah. Rupanya ambil masa sikit, keluar dari kesibukan untuk resetting hati, balik kepada Tuhan. Boleh ke Datuk buat contoh hak mudah-mudah sikit? Boleh. Contoh macam mana tu? Begini. Bini kita hak belakang sana, ada belakang tabir tu contohnya, kita ajak keluar tu, dia kata, bang, kita masuk pasar section 1 sekejap, nak beli ikan selayang. Dia pun ambil lah tudung lebih kurang di rumah balut, pasal tak nak pergi jauh, nak pergi pasar je, pakai baju kelawar tu, keluar. Sampai pasar, dia beli ikan selayang, dia belilah sikit daun sup, apa semua, sudahlah. Kita pun ambil, letak dalam bonet belakang, nak balik. Baru nak masuk perumahan kita, dia kata, bang, jangan masuk perumahan kita, awak pergi straight terus ke nilai 3. Kita ikut je lah, kita ikut je. Bini ni kita kena ikut, bukan sebab kita takut, cuma sebab dia tu tak berapa takut ke kita, kita pergi ikut. Bini suruh kita sendiri pergi nilai 3. Apa ini nilai 3? Dia kata, awak tunggu dalam kereta, saya nak masuk tengok Nancy sekejap. Kita tunggulah, dia pun masuk tengok Nancy. 30 minit dah keluar lagi. Kita kata, apa Allah, lama syukur. Sejam dah keluar lagi. Kita pun telefon dah agak silent gamaknya. Miss call dah banyak kali tak agak. Takdir Allah sekali, dia tengah seluk beg, kita pun telefon, vibrate, dia sedar. Dia angkat, dia kata apa? Tunggu. Kita kata tak apalah, kita tunggulah. 2 jam. Tak tahan sangat kita tuan. Keluar, kita masuk dalam bilik, kita panggil. Ya, dalam kedai, kita kata, mari sekejap. Tak nak dia. Kita pergi belakang dia, suruh keluar, tepuk belakang, keluar. Kita mengaji Darussifat kan. Keluar. Tak mau keluar dia. Akhirnya kita tarik, ikat dengan tali rupiah, tarik. Bila sampai keluar, jauh dari kedai lasih, tak nampak dah. Dia kata, Umi, kita tadi kan keluar nak beli ikan. Ni siapa ke kedai lasih nilai 3 ni, apa cerita? Cuba awak buka beg duit awak tu, ada berapa pitih tu? Dia pun buka, iyalah bang, saya tinggal handbag saya, bawa beg kecil tukang emas Cik Mak Lazim ni, dia buka beg emas tu, adalah 10 riyal. Bila dia keluar dari kesibukan, tu nak khabar uzlah tu, dia akan mari teringat balik, tak betul aku. Kita begitu ya Kak Zul, selagi kita duduk dalam sibuk gini, kita akan ikut hanyut, sehingga kita putuskan dalam pengajian tasawuf. Dia kata apa dia? Uzlah, tinggal sekejap, keluar.
Kemudian bertafakur, fikir. Aku ni umur 45. Umur Nabi aku 63. Lebih kurang 18 tahun saja lagi. Itu orang panggil tafakur. Kalau takdir Allah pun umur aku sampai 70 pun ada 24 tahun saja, tak lama juga. Nampak tak? Dengan tafakur, yakni uzlah tadi, dia boleh resetting balik. Jadi Nabi SAW asbab nak asing diri uzlah, Allah campur dulu dalam jiwa Nabi terasa gelisah dengan sebab melihat orang-orang Arab jahiliyah itu. Orang Arab jahiliyah itu. Jadi buah-buah sekalian, moleklah kita berhenti sini Zuya. Pengajian kita ni dah habis, dah isyak dah tu. Moleklah kita berhenti di sini. Kalau saya sambung lagi, nescaya jemaah ni mudah cedera parah ataupun jatuh sakit sekian, anxiety disorder, banyaklah penyakit tuan-tuan. Sebab itulah saya berhenti untuk kita sambung nanti, insya-Allah bulan depan sambung lagi. Dekat mana ni lah, bagaimana baginda menerima kenabian, bagaimana baginda melihat Jibril dalam rupa bentuk yang asal, sehingga ahlu syiar kata, Al-Wasqalus dalam bidang sirah kata, Nabi ni rupanya pernah melihat Jibril dalam rupa bentuk yang asal sebanyak dua kali. Jadi kita berhenti di sini, insya-Allah. Ada soalan ke beberapa sekalian? Kalau ada soalannya, nampak macam tak ada Zu ya. Nampak macam tak ada ni. Saya tengok sekali lagi molek-molek ya, tak ada ni. Kat tiang tak ada, belakang kipas tak ada. Sila Zu. Ya. Soal bila waktu Isra' Mi'raj, dalam tafsir ada sebut walaupun perbezaan cara menafsirkan ayat fakana qaba qausaini aw adna, kemudian dia semakin mendekat sehingga qadarnya dua busur anak panah. Dekatnya, ada kata dekat sini Nabi dengan Jibril, ada yang kata tak, Nabi dengan Allah malam Isra' Mi'raj. Ayat ni tak nak terjemah panjang, tak nak tafsir panjang. Cuma persoalannya, kalau mendekat, sekadar dekat seperti itu, kalau kita terima tafsir itu menunjukkan Nabi dengan Allah. Sebab ada kata tak, Nabi dengan Jibril di sini maksudnya. Nabi nampak dah Allah. Tu yang orang tanya tu. Nabi nampak pasal dekat. Dalam hal ini kita kena baca hadis Aisyah, walaupun di sana ada pandangan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata Nabi nampak, melihat Allah sebanyak 2 kali dengan mata hati, bukan dengan mata gini. Kena faham lah tu, ni keistimewaan Rasulullah SAW. Bila Aisyah kata, siapa-siapa kata Nabi nampak Allah pada malam Isra' Mi'raj, sungguh dia telah berdusta. Maknanya adakah Ibnu Abbas tak betul? Dah, kita kena faham dua hadis ni, dia tidak contradiction. Maksud Aisyah tengok dengan mata, tak ada, tak berlaku. Tapi apa yang berlaku seperti Ibnu Abbas kata, nampak dengan mata hati. Jadi tak ada contradiction di situ. Situ dah tu yang kita bincang baru ni kan, tentang betul Ibnu Abbas kata melihat sebanyak 2 kali dengan mata hati. Bagaimana? Tak usah tanya. Tu yang dia cerita besarnya Nabi SAW dan khususnya kelebihan Allah Ta'ala beri pada Rasulullah SAW. Jadi kita jawab ringkas itu saja. Baik tuan-tuan, tak ada soalan dah agaknya. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.